Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Kita ke udara di talian Facebook page Luqman Nur Adam Official, di YouTube channel Luqman Adam, di TikTok channel Datuk Luqman Adam. Dan kita boleh dihubungi kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan ataupun perkara-perkara berbangkit yang ingin anda bangkitkan, anda boleh hubungi saya. Anda boleh hantar soalan-soalan ke talian 0113595444 0113595444. Tuan-tuan, petang tadi jam 3 petang, Kerajaan Perpaduan, parti-parti yang bergabung di bawah Kerajaan Perpaduan telah pun menandatangani memorandum ataupun perjanjian persefahaman untuk memberikan sokongan padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan dengan perjanjian yang dibuat oleh ketua-ketua parti ini, tuan-tuan, ianya menandakan berakhirnya scheme of thing Muhyiddin Yassin. Tidak ada lagi ahli-ahli parlimen yang boleh dibeli oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti mana yang beliau lakukan ketika dahulu untuk beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Hari ini sudah ada perjanjian di mana ahli-ahli parlimen tidak boleh memberikan sokongan kepada pihak lain selepas ketua-ketua parti menandatangani memorandum perjanjian ini. Dan sekiranya mereka berbuat sebaliknya, parti boleh mengutus surat kepada Speaker Dewan Negara memaklumkan tentang kekosongan kerusi ahli-ahli parlimen ini. Ini satu perkara yang bagi saya sangat positif. Kita dah lama sangat berhadapan dengan masalah kecurian ataupun masalah rompakan ahli parlimen ini oleh perompak-perompak profesional, khususnya Muhyiddin Yassin. Dan dengan apa yang ditandatangani hari ini, jelas kita dapat pastikan selepas ini ahli parlimen daripada Barisan Nasional tidak boleh lagi dicuri oleh Perikatan Nasional ataupun oleh Bersatu, tuan-tuan. Ini satu benda yang sangat baik. Begitu juga ahli-ahli parlimen daripada GPS, ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, ahli parlimen daripada GRS, ahli parlimen daripada KDM, ahli parlimen daripada Warisan, dan dua ahli parlimen bebas. Mereka sama-sama telah menandatangani perjanjian persefahaman ini. Maknanya sudah tidak ada lagi apa yang dipanggil sebagai lelongan ahli parlimen ataupun jual beli ahli parlimen seperti mana yang rancak dilakukan selepas ini. Kalau sebelum ini ahli parlimen walaupun dia menang atas tiket Barisan Nasional, mereka boleh berubah menjadi ahli parlimen Bersatu. Walaupun mereka menang atas tiket PKR, mereka boleh berubah menjadi ahli parlimen Bersatu. Selepas ini, saudara, tidak ada lagi. Jadi orang-orang yang nak buat kerja-kerja menyokong parti lain, walaupun mereka menang atas tiket Barisan Nasional ataupun atas tiket parti masing-masing, mereka tidak boleh menukar parti ataupun memberi sokongan kepada pemimpin parti lain, tuan-tuan. Mereka kena ikut keputusan parti. Ini satu benda yang bagi saya, ini disiplin parti yang perlu dihormati. Dan kalau sebelum ini ianya bergantung kepada integriti ahli-ahli parlimen itu secara peribadi, sekarang ianya sudah menjadi keputusan dan dasar parti yang mana setiap ahli parlimen kena akur. Okey,
kita buka pada sesi soal jawab. Tuan-tuan, saya yakin ramai yang nak bertanyakan soalan. Boleh ajukan soalan tuan-tuan di talian 0115954044. Silakan. Tok, Ya. Raja Petra ada ulas bab MOU ni Tok, Ya. perjanjian ni. Salah satunya dia kata sebab apa perjanjian ni dibuat, sebab Anwar tak ada majoriti untuk berhadapan 19 hari bulan ni Tok. Dia macam ginilah tuan-tuan. Kalau kita lihat, kita juga pernah menandatangani CSA di antara Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Mat Sabu yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri, kerana kita nak mengekalkan kestabilan politik negara. Dan saya rasa tak salah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim buat benda yang sama untuk memastikan kestabilan politik ini. Sebab kita tahu bahawa perjumpaan-perjumpaan di Indonesia, di Bogor, perjumpaan di sebuah kapal di atas Yesh, di perairan Tioman, rancak berlaku untuk memastikan bahawa kerajaan ini tidak stabil. Perjanjian ini tidak bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai simple majority. Saya yakin tuan-tuan bahawa pada hari Isnin ini, bila berada di dalam dewan, kalaupun dibenarkan untuk mereka ini mengundi mengikut keputusan masing-masing, kita kalau ada pun defect daripada BN mungkin 10, defect daripada GPS mungkin 10, defect daripada GRS mungkin 6. Kalaupun berlaku sesedara, kita masih ada lagi simple majority. Kita tak perlu bimbang. Cuma sesedara, kalau misalnya tiba-tiba tidak tally, jumlah yang kita ada 148, tiba-tiba yang mengundi tak sampai 148, ianya akan menimbulkan kecurigaan, ianya akan menimbulkan syakwasangka, orang ni mungkin tak menyokong, orang sana mungkin tak menyokong, dan macam-macam andaian yang boleh dibuat. Jadi bagi saya, perjanjian ini hanyalah satu perjanjian untuk memastikan semua pihak memberikan komitmen dalam mewujudkan kerajaan yang stabil. Tidak ada lagi rompakan-rompakan yang bakal berlaku. Tidak ada lagi pihak yang boleh mencuri ahli-ahli parlimen kita. Kita tahu bahawa ahli parlimen kita sebenarnya mereka ni mempunyai immunity di dalam parlimen. Mereka boleh sokong apa saja. Tetapi kita pernah juga di zaman Datuk Seri Ismail Sabri menandatangani CSA di antara pembangkang dan juga kerajaan, yang mana pembangkang bersetuju untuk memberikan sokongan dalam setiap usul yang dicadangkan oleh pihak kerajaan dan mesti dipersetujui oleh pembangkang. Namun kita lihat bila mana usul yang dibawa oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin ketika itu berhubung dengan SOSMA, pindaan berhubung dengan SOSMA, ianya telah ditolak oleh pihak pembangkang. Jadi itu sebabnya kali ini kita lihat perjanjian kali ini lebih ketat, maknanya tak boleh main-main lah. Kalau sesiapa yang tidak mengikuti perjanjian itu, kursi itu mestilah diisytihar kosong oleh ketua parti. Maknanya parti akan menulis surat kepada speaker memberitahu bahawa kursi si Polan bin si Polan yang tidak mengikut keputusan dan ketetapan parti dikosongkan. Okey, sila. Tok, ada orang kata tu, mungkin perjanjian ni macam nampak macam diktator sikit tu. Itu terpulang lah, orang nak kata diktator ke apa ke. Tetapi kita pun dah letih, terlalu banyak politicking. Negara berhadapan dengan banyak masalah sekarang ni. Kita berhadapan dengan masalah hari ini, orang sedang sibuk dengan banjir. Kerajaan patut fokus untuk selesai dan atasi masalah banjir.
kesiapsiagaan kita mestilah berada di tahap maksimum. Kedua, tahun depan kita akan berhadapan dengan masalah inflasi yang lebih dahsyat. Kita akan berhadapan dengan masalah stagflation. Kita akan berhadapan dengan masalah kekurangan bahan makanan. Kita akan berhadapan dengan masalah kegawatan ekonomi dunia. Kita akan berhadapan dengan masalah macam-macam masalah. So, saya rasa mungkin inilah ubat dia. Inilah ubat dia. Namun tidak mustahil, tidak mustahil, walaupun sudah ada perjanjian, macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Ianya juga bergantung kepada kemampuan parti-parti yang terlibat dalam membentuk kerajaan perpaduan ini menghormati satu sama lain. Kalau sekerat jalan ada yang tak menghormati. Kalau sekerat jalan ada yang berlaku zalim. Kalau sekerat jalan ada yang tidak bersifat adil. Kalau sekerat jalan ada yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak menjaga sensitiviti orang Melayu, orang India, orang Cina. Sensitiviti kaum. Ini boleh menyebabkan keadaan mungkin berubah. Walaupun perjanjian ni nampak ketat, nampak macam kuat, keras dan tegas, tetapi macam-macam boleh berlaku dalam kehidupan, dalam politik. Okey. So tadi Datuk ulas pasal kalau tak ada perjanjian pun yakin Anwar boleh dapat majoriti tu kan. So ni ada orang tanya tu dalam live ni tanya, jadi kalau kata macam tu, jadi apa tujuan ni juga MOU ni nak dibuat? Tujuan dia nak memastikan bahawa tumpuan diberikan untuk menjaga negara, bukan politik. Kalau ada memorandum ini, orang macam Muhyiddin Yassin, dia kena terima hakikat bahawa dia tak boleh mencuri lagi ahli parlimen. Sudah ada perjanjian ini, maka berapa banyak duit dia ada pun, dia boleh belanja sendiri je lah. Dia tak boleh beli ahli parlimen lagi, dia tak boleh beli ketua-ketua parti lagi, dia tak boleh beli mana-mana pihak untuk mengubah kerajaan. Bagi saya benda ni sangat baik. Sangat baik. Cukuplah. Berapa lama kita rasa nak bergaduh je. Tumpuan kita sekarang ni ialah bina negara. Bukan senang kita nak pulihkan negara selepas dirosakkan oleh Mahathir Mohamad. Bukan senang kita nak pulihkan kehidupan dan ekonomi rakyat selepas negara ditimpa zaman kegelapan akibat daripada pemerintahan Muhyiddin Yassin. So nak repair dua zaman ini bukan satu benda yang mudah. Dan ianya perlukan kerajaan yang membentuk kerajaan perpaduan ini fokus dengan tugas menggalas tanggungjawab memulihkan ekonomi negara, ekonomi rakyat, dan mengembalikan keyakinan pelabur-pelabur untuk kembali ke Malaysia. Kalau kita asyik fikir tentang politik, asyik fikir tentang macam mana nak menyelamatkan kerajaan ini, matilah. Pilihan raya sepatutnya berlaku 5 tahun sekali untuk memilih kerajaan. Dan sepatutnya selepas tamat tempoh 5 tahun ataupun bila wujudnya pilihan raya umum sekali lagi, baru kita memikirkan siapa yang bakal kita pilih jadi kerajaan. Tapi kalau sepanjang tahun baru je lepas pilihan raya, mereka dah kata mereka akan tukar kerajaan. Mereka dah kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri 10 minggu. So, apa jadi? Mereka dah berusaha untuk pastikan 19 hari bulan ni undi percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan gagal. So, kerja nak menjatuhkan kerajaan. So, kalau fokus ahli-ahli parlimen ni, kerja dia asyik nak mengekalkan kuasa dan asyik nak menjatuhkan kerajaan. Bila masa dia nak buat tumpuan untuk menjaga rakyat ni? So tak boleh. We got to put a stop on it. Dan kita pun tahu
Mereka ni ada duit yang luar biasa banyak. Mereka boleh buat macam-macam. Mereka boleh upah blogger-blogger, mereka boleh upah influencer, mereka boleh bayar ahli-ahli parlimen, kan? Kita pun tahu juga bila mereka nak tarik SD ni pun ada juga, kan? Bukan kita tak tahu, kita tahu siapa yang terlibat melakukan pembayaran, kan? Okey. Kedua, RPK kata tu video dia kata siapa MP tidak menyokong PM akan dipecat dan hilang kerusi MP. Ya. So soalan dia, adakah benda ni mengikut perlembagaan atau akta lomba parti tu? Kalau mengikut aku janji yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen, kalau ikut aku janji yang dibuat oleh ahli parlimen sebelum mereka dicalonkan, ahli parlimen BN, kalau mereka keluarkan SD kepada Muhyiddin itu sendiri, kursi mereka boleh kosong. Sebab sebelum Datuk Seri Zalina buat aku janji ni, dia sudah refer dengan Jabatan Peguam Negara, dia sudah refer dengan pihak-pihak pakar undang-undang ni. So bagi saya tak ada benda lah yang ketua-ketua parti tanda tangan ni dia selaras. Kalau mengikut BN, saya tak pastilah parti lain dia orang ada aku janji ataupun tidak, tapi saya rasa semua parti ada aku janji. Cuma aku janji PAS ni hebat sikit. Kalau mereka ni keluar parti, jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri mereka. Talak 3 lagi teruk, bagi saya setakat kosongkan kursi memang patut pun. Kalau dia bertanding atas tiket BN, walak dia, kesetiaan dia perlu kepada BN, perlu kepada Presiden Parti, pengurusi Barisan Nasional. Bukannya dia bertanding atas tiket BN, dia bagi sokongan dia kepada pengurusi ataupun Presiden Bersatu atau pengurusi Perikatan Nasional. Tak betul lah macam tu. Sampai bila kita nak bicara soal pengkhianatan ni? Tapi kalau dah ada perjanjian macam ni, kita dah tak ada isu pengkhianatan ni. Orang tak boleh khianat. Khianat dia, Setiausaha Agung Parti akan hantar surat kepada Speaker Dewan Negara, Dewan Rakyat, memaklumkan bahawa kursi itu kosong. Kan senang tu. Ini dia mungkin jawapan yang bersesuaian untuk pengkhianat-pengkhianat parti. Memanglah orang akan kata benda ni terlalu macam kuku besi ke apa. Itu suka hati dia orang nak menilai. Tapi bagi saya lebih baiklah kita displaykan ahli-ahli parlimen kita ni supaya tak boleh tidak boleh menjual ataupun melelong diri mereka kepada Muhyiddin ni, daripada kita asyik nak fikir tentang pengkhianatan. Okey? Ya. Tok, adakah ni orang tanya tu adakah kerajaan gabungan ini dengan adanya perjanjian tadi boleh menjamin berapa lama boleh jamin kekal? Kalau ikut perjanjian ni 5 tahun pun boleh kekal. Sehingga pilihan raya yang akan datang. Baik. Maknanya dalam tempoh 5 tahun tu tidak akan berlaku sebarang, bak kata orang tu, usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Tetapi ada juga dinyatakan di dalam perjanjian itu, Perdana Menteri tidak boleh buat sesuka hati. Perdana Menteri kalau nak tukar kabinet, nak buat kabinet reshuffle, nak buat nak buat lantikan-lantikan, nak ubah portfolio menteri dan sebagainya, mesti berunding dengan ketua-ketua parti. Maknanya bukanlah Perdana Menteri itu mempunyai kuasa penuh. Masih lagi ini sebuah kerajaan campuran, gabungan parti-parti politik, yang mana Perdana Menteri nak buat keputusan mestilah dengan persetujuan ahli-ahli gabungan. So kita tak perlu bimbang lah.
Sama juga kalau ada ahli gabungan tu masih lagi mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti zaman dulu, yang menunjukkan mereka tidak sensitif dengan perasaan kaum tertentu. Itu boleh menyebabkan, maknanya boleh dibawa keluar semula, maknanya boleh dibincangkan semula. Tak boleh sesuka hati. Okey? Okey Dok. Mungkin dalam tempoh 5 tahun itu mungkin ada parti-parti mungkin akan bertukar kepimpinan itu. Adakah MOU ni akan terbatal? MOU yang ditandatangani oleh ketua parti sekarang, dia akan berkuat kuasa sehingga tamat tarikh MOU tu lah. Tak, maknanya dalam parti itu sendiri tu kalau bertukar kalau nak ikutkan tak boleh kalau nak ikutkan tak boleh. Kalau nak ikutkan tak boleh. Maknanya walaupun mereka berusaha untuk menukar kepimpinan UMNO, kita tahu dia orang dah spend, Muhyiddin pun willing nak belanja untuk menukar kepimpinan UMNO ni. Kalau pun mereka berjaya, mereka akan berhadapan dengan masalah sudah ada perjanjian persefahaman. Dia terikat tu? Dia terikat. Dia dah keluar duit tu banyak kan? Tak apa, biar dia keluar lebih banyak. Okey, ada lagi? Okey Dok. PN kata dia bagi statement lah, Perikatan Nasional itu dia kata dia nak jadi pembangkang yang bagus lah dalam parlimen. Tapi kenapa dia orang sendiri macam ada gerakan sekarang ni untuk jatuhkan kerajaan tu? Apa dia orang punya ni tu? Itu sepatutnya kita faham bahawa dia orang ni cakap memang tak pernah serupa bikin. Dia cakap lain, dia buat lain. Dia cakap dia bersih dan stabil. Hakikat dia, mereka ni kotor. Kotor dan konsisten. Pilihan raya umum yang ke-15 adalah pilihan raya yang paling kotor dalam sejarah, kerana Perikatan Nasional melancarkan gerakan merasuah pengundi secara besar-besaran. Inilah gerakan merasuah manusia yang tak pernah sebegini besar dalam sejarah dunia. Tak pernah dalam dunia ni orang merasuah orang begitu ramai, berjuta orang, seperti mana yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. The first time ever. Jadi Dok, macam agensi kerajaan ni macam mana Dok? Kalau dah tahu benda ni, macam tak ada tindakan lagi kita tengok sekarang ni. Tak apalah. Polis, SPR. Kalau kita tengok sekarang ni, SPRM sudah memasuki 8 agensi. 8 agensi dan 8 syarikat. Sudah jumpa macam-macam sebenarnya. Tunggu je lah. Tak sebab bab pilihan raya ni, pendakwaan akan bermula. Sama juga orang yang kalah pilihan raya disebabkan politik wang ni, mereka juga kena mainkan peranan mereka. Sebab hanya mereka boleh buat petition mahkamah. Kalau berlakunya politik wang di kalangan kawasan-kawasan yang mereka tandingi, calon-calon pilihan raya tu sendiri, dia kena bangkitkan benda ni. Dia kena lapor, buat report lah. Buat report. Video-video mereka merasuah pengundi, pengundi yang balik daripada kampung, daripada bandar, dibayar 300.5. Benda tu semua kena keluarkan. Kita tak boleh biar. Okey? Okey tu, yang ni apa? Abu Jalil Baker. Tu Abu Jalil Baker tu. Kenapa dia? Dia tanya, dia beritahu ada 3 kesilapan teknikal tu yang menyebabkan BN tumpang. Okey. Yang pertama dia kata, bila diajak bincang dan bekerjasama, UMNO akan bertanding sekitar 80 kursi, PAS 40, BBM 40. Perbincangan gagal. UMNO putuskan go solo kerana yakin boleh menang lebih banyak kursi. Jadi UMNO tak mahu BBM ada kursi. Akhirnya UMNO tinggal 26 kursi je tu. Itu pun sebab bekerjasama dengan Sabah. Kalau tidak lagi teruk. Okey, ini kita kena faham. Kita kena faham. Bukankah perwakilan mahu UMNO go solo? Itulah keputusan kita. Kita BN go solo. Kita tak kerjasama dengan Bersatu. Itu yang dimaksudkan dengan no Anwar, no DAP, no Bersatu. Kita tak kerjasama dengan dia orang.
Cuma kita tak sebut no pass je. Kalau misalnya itu hari kita bertanding 122 kursi, 26 kursi dah tentu kita kena bagi pass. Kemudian lagi 46 kursi kita bagi perbesatu. Belum pilihan raya, kita dah keputusan kita bertanding pun 50 kursi saja. So dah tentu-tentulah keputusan tu lebih teruk daripada pilihan raya 2018. 2018 kita bertanding 122, kita still menang 48%. Kita menang 54 kursi. Sudah pastilah selepas pilihan raya 2018 kita dah tengok apa yang berlaku di 7 pilihan raya negeri PRK. Kita tengok apa yang berlaku di pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor. Sudah pasti kita mempunyai keyakinan bahawa kita boleh menang lebih banyak kursi. Tapi nak buat macam mana? Ada pihak tertentu melengahkan pilihan raya. Kita tak boleh nak buat apa. Itu di luar kawalan kita, di luar kawalan kepimpinan. Sehingga kepimpinan terpaksa mengugut. Ini tak sepatutnya berlaku. Kalau masing-masing ada rasa sayang pada parti, bila time mereka musuh-musuh kita down, kalah teruk di Johor, ketika itu kita buat pilihan raya. Datuk Seri Ismail Sabri pun masa tu telah memberikan KWSP dikeluarkan. Kita ada inject, macam seolah-olah macam inject stimulus package 40 bilion. Kuasa membeli rakyat cukup kuat ketika tu, 3-4 bulan boleh bertahan. Kalau buat ketika itu, kita akan menang besar. Tapi kita bagi musuh kita organize themselves. Kita bagi peluang kepada fitnah-fitnah baru dilontarkan. Dan campaign manager kita daripada boleh berkempen, last sekali duduk dalam penjara. Betul tak? Bila dia dah masuk dalam penjara, tak sampai sebulan boleh pula buat pilihan raya. Macam mana tu? Jadi saya cakap terus terang lah, Jala Becker ni bukan bodoh. Mustahil dia tak sedar bahawa kita berhadapan dengan sabotaj dalaman. Dan dia adalah salah seorang daripada jentera yang menyokong pasukan yang sabotaj kita. So apa dia cakap tu kita tak payah ambil pusing. Memang dia sebahagian daripada kumpulan pengkhianat. Dia dibayar oleh anak Musa and the gang. So kalau misalnya kita nak kerjasama dengan bersatu, bukan tak boleh, tetapi kebodohan Muhyiddin sendiri. Kalau misalnya Muhyiddin tidak menganiaya pemimpin UMNO, dia menghargai UMNO memaafkan dia selepas dia khianat kita. UMNO memaafkan Muhyiddin, mengampunkan dosa-dosa dia, dan UMNO angkat dia pula jadi Perdana Menteri. Kalau dia tak pintal balik tangan UMNO, kalau dia tak bully balik UMNO, kalau dia tak tikam belakang UMNO, tak ada masalah untuk kita terus kerjasama dengan Muhyiddin. Tapi pasal dia khianati kita, kita merasa kita dibuli, kita merasa kita ditipu. Macam mana kita nak kerjasama dengan Muhyiddin Yassin? Kerjasama dengan PAS mungkin boleh, tapi kita letak syarat dengan PAS. Kalau nak kerjasama dengan kita, jangan kerjasama dengan Muhyiddin. PAS pilih nak bersama dengan Muhyiddin sebab dia nampak dana pilihan raya. Dan sekarang ni betul lah, dengan modal yang sebegitu banyak yang dia dapat daripada Muhyiddin, mereka mampu membeli pengundi dan memenangi kursi yang banyak. Kita tak sangka yang duit ni boleh mengubah hati pengundi begitu sekali. Kita pun silap lah. Kita ingat orang dapat duit, undi dia tetap undi parti yang betul. Rupa-rupanya duit memang memberikan kesan kepada mereka, khususnya orang-orang muda yang biasa nak beli nak beli spender pun nak kena minta duit mak bapak lagi.
baru lepas SPM, masih lagi mengharapkan duit RM10 satu hari daripada mak bapak, tiba-tiba dapat RM300.5. Ada setengah-setengah tempat macam pagur sampai RM500. So macam mana kita nak expect mereka ni mengundi dengan betul? Duit memang telah mempengaruhi sikap pengundi kita dan decision yang mereka buat. Ini kita tak boleh nak nafikan. Okey? Betul. Yang kedua itu Ya. dia kata bila dicadangkan untuk pergi solo tu Presiden UMNO jangan bertanding, juga ditolak juga. Ya. Jadi dia kata akhirnya kempen satu undi BN, satu undi untuk presiden menjadi gelombang yang luar biasa dan menolak BN dalam lubang tu. Kalau kau presiden parti, kau disuruh tak bertanding, kau dipilih oleh akar umbi parti, betul tak? Semata-mata ketika tu dia menyokong Perdana Menteri, dia expect apa kehendak Perdana Menteri semua sekali nak kena ikut. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu? Sedangkan Presiden parti berhadapan dengan pendakwa terpilih akibat kerana dia tidak mahu membubarkan UMNO. Dia tak mahu menyertai Bersatu. Sebab tu dia berhadapan dengan 87 pertuduhan. Kau tak boleh sesuka hati kau nak suruh orang tak bertanding ni. Apatah lagi dia presiden parti. Lainlah kalau dakwaan kepada dia tu betul. Ini dakwaan kepada dia kerana dia tak mau bubarkan UMNO. Dan kita tengok ketika musuh-musuh dia menguasai kerajaan, dia masih lagi menang kes di Shah Alam. Dan aku yakin di Kuala Lumpur pun peluang dia untuk menang ada. Okey. Kemudian dia kata kemudian dicadangkan agar mereka yang menang dalam PRU yang lepas 14 dikekalkan bagi memudahkan dengan menang mudah. Memang betul lah. Kalau nak menang mudah, memanglah kita kekalkan orang-orang yang dah menang. Betul tak? Tapi kau tengok, kita dah tapis berapa banyak. Yang mana yang geng-geng khianat ni berapa banyak kita dah potong. Tapi lepas pilihan raya masih ada 10 orang khianat lagi. Betul tak? Jadi tindakan presiden tu tepat ke tak tepat? Kalau misalnya tak potong anak usaha, dah jadi 11 orang yang khianat. Kalau tak potong Syahidan Qasim, dah jadi 12 orang yang khianat. Kalau tak potong Tajuddin, dah jadi 13 orang. Mungkinlah. So dia boleh bagi pandangan ikut cita rasa dia. Kita pun ada pandangan mengikut cita rasa kita. Sudah pastilah kita bila nak meletakkan calon, presiden akan pastikan bahawa dia akan letak orang yang dia yakin selepas pilihan raya masih setia bersama Barisan Nasional, tak kira ketika kita kalah atau kita menang. Okey? Ada je bis. Hello. Ini soalan lain Anwar Musa tu dalam dia punya apa sidang media tu dia ada deny sikit lah tu pasal yang dia kata pasal duit dalam bilik dan sebagainya tu. So boleh tak Datuk jelaskan sikit? Sedangkan dia sepatutnya lah sebagai seorang bekas Menteri Komunikasi, dia tak boleh bebal sangat macam ni. Terlalu dangkal dan bagi saya lah bodoh lah. Sebab bila dia bercerita dekat dalam live dia beritahu saya tidak boleh berbohong. Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi berpuluh juta, saya masuk bilik dia, saya ambil berpuluh juta untuk bantu BN di Sabah. UMNO dah tak ada duit, dia cakap. Tiba-tiba dia kata dia difitnah. Apa bodoh sangat. Kau nak tipu apa lagi? Kau sendiri cakap kau masuk bilik Muhyiddin ambil berpuluh juta, tiba-tiba kau kata orang fitnah kau. Kau sendiri yang dedah kan.
Kau sendiri menafikan. Pelik lah. Okey, ada lagi? Okey Dok, masa sidang media penubuhan MN tu, NGO MN tu, dia kata dia NGO ni bersedia tu kan, bersedia kerjasama dengan beberapa pihak termasuk kerajaan tu. Jadi Datuk lihat dia lebih pada politik ke NGO sebenarnya? Lebih kepada politik atau NGO? Dia sebenarnya dia nak menarik orang-orang yang menyokong dia, dan satu hari nanti sokongan ini akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan terhadap mana-mana entiti politik. Tak kira lah sama ada last kali dia akan buat parti politik ke, atau last kali dia akan menyokong Perikatan Nasional ke, atau last kali dia akan menyokong, tak kira lah apa juga gabungan dia. Mungkin Perkasa juga satu ketika dahulu mengatakan bahawa ini hanya sebuah NGO kan. Last kali mereka tubuhkan Parti Putra kan. Yang setakat ni alhamdulillah Laskar Cyber je. Kita tubuhkan Laskar Cyber, kita cakap ini takkan jadi parti politik, dan kita konsisten ianya mendukung UMNO dan Barisan Nasional. Okey? Ada soalan? Soalan. Okey. Jalan lah. Ada dekat apa ribu orang menunggu ni? Diorang minta untuk ulas sikit pasal jati untuk bila, kenapa dia menjelak? Saya rasa dalam masa terdekat ni insya-Allah kita akan ada peguam negara yang baru. Kalau ada peguam negara yang baru, saya yakin maka tidak ada lagi orang yang melindungi Zeti, tidak ada lagi orang yang melindungi siapa nama? Hakim Nazlan, tidak ada lagi orang yang melindungi siapa nama? Nur Muhammad Yaakob kan. Tapi kalau dia orang ni, kalau peguam negara sekarang ni pandai, sekarang dah tak ada lagi orang yang menghalang dia daripada mengambil tindakan ke atas Nazlan. So, dakwalah Nazlan sekarang. Betul tak? Dakwa Nazlan sekarang, selesai masalah. Tapi AG baru nak tukar tu. Sebelum tukar tu bukankah lebih baik kalau dia dia buat kerja dia dulu. Saya ada dengar-dengar jugalah, tapi tak apa lah, kita tengok lah. Tok, masalahnya sekarang yang orang tanya ni tu, Zeti ni dia dah demam lebih 2 minggu so. Itulah masalah dia. Dia demam, tak nak datang mahkamah, tapi dia boleh hadir majlis lain. Oh ya ke? Dia hadir majlis lain. Itu masalah dia. Dia boleh hadir majlis lain, tapi dia tak boleh pergi mahkamah. Tapi dia demam. Ada juga orang petikai tu. Orang kata sebelum ni masa zaman Datuk Najib dulu, kalau Datuk Najib MC, mahkamah suruh pergi siasat doktor tu pula bagi MC tu. Ni macam double standard lah senang kita. Tak apalah, insyaAllah kita yakin dalam masa terdekat ni banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri. Termasuklah institusi kehakiman ni akan lebih adil, termasuklah Jabatan Pegawai Negara, termasuklah Ketua Hakim Negara ni, Ketua Polis Negara, SPRM. Saya yakinlah proses-proses memastikan semua dapat berlaku adil kepada semua, tak kira siapa tu pun akan dapat disegerakan. Okay. Pasal undi percaya ni tu yang bakal berlaku ni. Sekiranya yang parti yang tadi tu dah ada MOU tu, tapi sekiranya anda katalah tiba-tiba ada orang yang sebelah sana tu, perbankan tiba-tiba menyokong tu, dia kena sign. Tak semestinya. Kita tahu ada orang yang sebelah perbankan akan menyokong. Okay. Sebenarnya di dalam Parlimen
setiap ahli MP itu sebenarnya dia ada immunity. Dia ada immunity. Tetapi bila ketua-ketua parti hari ini sudah pun menandatangani perjanjian persefahaman, dan setiap calon pilihan raya, kalau contohnya dalam BN ni, telah pun menandatangani, aku janji untuk mereka tu memberikan sokongan kepada ataupun memberikan mandat kepada ketua parti untuk membuat keputusan berhubung dengan gabungan mana yang nak dipilih, maka sepatutnya tidak ada masalah. Sebab dah ada dua benda yang binding, antara calon dengan ketua parti dan ketua parti dengan Perdana Menteri. Okey. Betul. Kalau PRN akan berlaku juga ataupun mungkin ada PRK kot. Ada PRK. PRN. Apa logo yang dipakai tu? Itu kita tak pasti lagi. Kita tak pasti. Sama ada kerajaan perpaduan ini akhirnya akan menggunakan satu logo, ataupun mereka masih akan kekalkan, contohnya Pakatan Harapan, mereka akan bertanding atas tiket Pakatan Harapan, BN akan bertanding atas tiket BN, GPS akan bertanding atas tiket GPS, JRS akan bertanding atas tiket JRS. Ini kita tak pasti lagi. Belum ada sebarang keputusan yang diambil di peringkat coalition. So kalau dah ada rakan-rakan gabungan ni mengambil keputusan nak guna satu lambang, maka last kali dia akan jadi satu lambang. Okey? Ada lagi? Soalan ada? Jack. Okey. Apa semua dah lain. Okey, jalan lain. Hidup. Satu begitu Raja Petra dalam video dia, dia ada kata tak salah menyoal dan menentang raja yang melakukan kesalahan. Yalah, itu yang aku buat tiap hari. Aku menentang Raja Petra. Tapi dia punya ni agak bahaya tu sebenarnya tu. Dia punya statement ni macam membahayakan juga. Dia ni, dia bergantung pada orang yang bayar dia. Dulu dia jarang buat live ni. Sekarang live dia bukan setiap hari. Kadang-kadang pagi dia buat, petang pun dia buat. Jadi kita boleh faham lah kan? Duit yang masuk tu berapa punya banyak. Dan kita tengok kenyataan dia ni sampai balun Raja-Raja Melayu, sampai balun apa ni yang di Pertuan Agong. Maknanya dia willing to take the risk. Dan knowing Raja Petra, dia bukan orang ambil risiko secara percuma. Maknanya tukang bayar dia ni dahsyat lah. 5,000 tak jalan tu tak ada. Kau nak duduk kat Manchester mana ada 5,000. Ada orang bayar tu. Kita tahu. Bukan seorang yang bayar dia, banyak. Satu tu proksi orang tertentu kat London. Satu lagi geng-geng perikatan ni. Dia ni banyak tinggal. Bayar pakai pang lah tu Okey, ada lagi? Okey, ada lagi bang. Oh, ni. Dah cukup minit lah. 45 minit. Ada lagi? Taziah tu mangsa-mangsa yang Mangsa. Kita nak ucapkan taziah kepada mangsa-mangsa yang tanah runtuh di kawasan perkemahan di mana tu? Di Batangkali. Kita sedih lah dengan berita yang diperolehi. Kita pun dapat tahu bahawa pusat ni dia beroperasi illegally dia tanpa lesen. Dia tidak digazetkan sebagai campsite. So kita minta lah orang yang mengusahakan campsite secara illegal ni, make sure lah jangan berulang lah benda-benda macam ni. Lebih-lebih lagi di kawasan cerun-cerun bukit yang berbahaya. Kerana last kali nanti pengusaha-pengusaha tu nanti yang kena. Okey, ada lagi? Apa ni? Pasal persawaman MOU ni. Boleh tambah?
Tadi dah tanya pandangan aku semua. Satu benda yang bersejarah untuk negara kerajaan perpaduan ni. Ada satu komen di dalam portal media, di mana Zahid Hamidi ni selaku Presiden UMNO, dia menggunakan kaedah tasawuf untuk menyelesaikan perbezaan pendapat. Jadi perbezaan pendapat ni merangkumi semua. Ada sebahagian daripada pendukung-pendukung Pakatan Harapan khususnya telah banyak berbeza pendapat dengan UMNO Barisan Nasional. Dan hari ini Datuk Seri Zahid Hamidi ni dia menggunakan kaedah tasawuf seperti mana yang diguna pakai istilahnya oleh Presiden PAS, tasawuf. Jadi apakah perbezaan antara persefahaman UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan dan juga perbezaan antara UMNO Barisan Nasional dengan PAS dalam Muafakat Nasional yang juga menggunakan kaedah tasawuf? Saya punya pandangan saya punya pandangan. Memang mana-mana parti pun sebelum pilihan raya mereka akan buat untuk memenangkan parti dia. Jadi kalau kita nak maju ke hadapan, berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan, dulu kau cakap macam ni, sekarang kau cakap macam ni. Contohnya lah kan, saya pun cakap macam-macam pasal Perikatan Nasional, pasal Pakatan Harapan, dan kita tak pernah tarik balik apa yang kita cakap. Dan bagi saya simple lah, kita dah cakap apa yang perlu kita cakap, dan kita mengharapkan rakyat membuat keputusan menyokong Barisan Nasional. Tetapi rakyat tidak membuat keputusan menyokong Barisan Nasional saja. Rakyat pecah-pecahkan sokongan mereka. Ada yang sokong Barisan Nasional, ada yang sokong PN, ada yang sokong PH. Dan akibatnya tak ada satu parti pun yang boleh membentuk kerajaan. Dan ini memaksa ke bawah duli tuanku untuk meminta parti-parti ini mewujudkan kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan. So bila dah nama kerajaan tu kerajaan campuran, iaitu kerajaan yang terdiri daripada musuh-musuh politik. Kalau kita nak move forward, kita jangan ulang lagi, jangan rujuk balik apa yang kita cakap yang lepas. Kalau kita masih lagi rujuk apa yang kita cakap yang lepas, contoh apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tak cakap pasal pemimpin UMNO ni, kan? Lagu apa tak keluar? Betul tak? Lagu hoi lah apa semua, kan? So kalau kita membangkitkan benda tu, tak selesai sampai bila-bila. So bagi saya, disebabkan keadaan rakyat pengundi memaksa kita untuk bergabung dan bekerjasama, kita kena write off apa yang kita dah cakap lepas. Tak guna kita nak bangkitkan. Kita dah cakap kita nak merintah secara bersendirian, tapi korang suruh kita gabung juga. So korang kena terima hakikat. Kalau masih lagi nak cerita, dulu kau cakap macam ni, kita pun boleh cakap dulu kau nyanyi pun macam ni. So kalau berbangkit jadi boleh selesai, tak masalah. Jadi we got to move forward. Kita lupakan apa yang kita cakap yang lepas. Kita cuba nak buat buku baru, melalui apa yang rakyat pilih. Jangan lupa pergabungan antara PH dengan BN ini, dengan GPS, GRS, dengan KDM, warisan, ini adalah apa yang rakyat pilih. Dan kita kena menghormatilah pilihan rakyat. Memanglah cacah marbak, tapi tak semestinya setiap kerajaan campuran tu akan gagal. Sebabnya satu kelebihan dia, PH ada pengalaman duduk dalam kerajaan campuran bersama musuh politik mereka bersatu. Dan akibat daripada setengah-setengah mungkin mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyentuh sensitiviti mana-mana kaum,
kadang-kadang terlanjur dalam memperjuangkan kumpulan etnik masing-masing. Ianya akhirnya menyebabkan kerajaan tu tak tahan lama. UMNO pun mempunyai pengalaman juga, pengalaman hitam bersama dengan Muhyiddin. Kita pernah juga mencuba untuk buat kerajaan campuran. Akibat dia kerajaan tu gagal dan kita menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Kelebihan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dah melihat kegagalan kerajaan Mahathir, dia dah melihat kegagalan kerajaan Muhyiddin Yassin, dan dia hari ini mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu untuk pastikan kegagalan ini tidak berulang kembali. Kalau dulu dia tengok Muhyiddin, antara sebab utama Muhyiddin gagal ialah Muhyiddin berlaku zalim, menipu, tidak berlaku adil kepada rakan-rakan kolusion dia, malah nak memenjarakan pemimpin-pemimpin kita. Akhirnya kerajaan tu tak lama. So Datuk Seri Anwar ni dia belajar melalui pengalaman ni. Sama juga di AP. Mereka tahu disebabkan kelentangan mereka sebelum ni menyebabkan mereka hilang kerajaan. Selepas ini mereka akan lebih berhati-hati. UMNO juga ada pengalaman dia. Sudah pastilah lepas ini kita lebih menghormati rakan-rakan dalam coalition kita. So kalau semua orang boleh memainkan peranan masing-masing, boleh bersikap tolak ansur, mempunyai toleransi yang tinggi, dan menjaga sensitiviti pihak-pihak lain dengan baik, tak mustahil coalition ini boleh bertahan lama. Lebih-lebih lagi kerjasama antara UMNO dengan DAP dengan PH ni, kita lebih selesa berbanding dengan kerjasama dengan Bersatu. Kurang-kurang kita tahu DAP takkan kacau kursi UMNO ni, dan peluang untuk UMNO bertanding lebih banyak kursi akan datang masih wujud. Apatah lagi kawan-kawan PH akan membawa sokongan masyarakat bukan Melayu untuk membantu UMNO menang di kursi-kursi yang UMNO tandingi. Dan PH juga yang sebelum ini mengalami kemerosotan sokongan orang Melayu, bila dia bergabung dengan UMNO, sudah pasti sokongan yang mereka perolehi akan meningkat, dan ini akan menyebabkan mereka menang lebih banyak kursi juga. So it's going to be win-win situation for both sides. Jadi saya nampak ini peluang yang baiklah untuk mengukuhkan kerajaan perpaduan. Okey. Alright, ada lagi? Baik, menyebut pasal DAP tadi, yang dulu bermusuh ataupun dijadikan modal politik UMNO Barisan Nasional. Begitu juga dengan UMNO Barisan Nasional menjadi modal politik Pakatan Harapan. Dan hari ini satu kenyataan positif yang dikeluarkan oleh pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang yang merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang, Saudara Chow Kon Yu, yang melihat bahawa kesepahaman ataupun MOU yang ditandatangani pada hari ini ada mungkin akan menjadi satu perkembangan yang positif, khususnya di negeri Pulau Pinang. Umum mengetahui negeri Pulau Pinang dikuasai oleh DAP. Ada beberapa kursi saja UMNO, dan ini mungkin akan menjadikan DAP dan juga UMNO akan tertubuhnya satu kerjasama di dalam politik untuk sama-sama membangunkan negeri. Tapi ada juga komen-komen yang masih lagi beredar yang mengaitkan tentang DAP itu komunis dan sebagainya, yang mana mungkin musuh-musuh politik ataupun orang-orang yang mungkin diracuni doktrinisasi tentang hal ini, yang mungkin akan, kalau tidak dibendung, dia akan merebak. Jadi apa pandangan Datuk? Pandangan saya satu, jaminan yang diberikan oleh Anthony Loke bila mana Datuk Seri Zahid bertanyakan apa pendirian DAP sebelum kita buat kerjasama dengan Pakatan Harapan ni. Datuk Seri Zahid, wakil daripada BN, telah bertanya dengan wakil-wakil Pakatan Harapan apa pendirian DAP,
berhubung dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Hak Istimewa Melayu, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu, dan apa juga yang terkandung dalam kontrak sosial, Akta 153 dan sebagainya. So pendirian DAP kata, DAP memberi jaminan bahawa DAP sekarang bukan macam DAP dulu. DAP dah totally berubah, dan DAP menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan. Kalau benda ni betul-betul dikotakan oleh DAP, saya rasa tak ada masalah. Apa beza DAP dengan MCA? Apa beza DAP dengan MIC? Kalau mereka boleh menghormati kelebihan MIC dengan MCA, selama hari ini mereka menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan. Kalau DAP boleh buat benda macam tu, kalau kita boleh duduk dengan MCA dengan MIC, takkan kita tak boleh duduk dengan DAP yang dah tentu-tentu mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu dengan jauh lebih banyak berbanding dengan MCA dan MIC. So kita kena nampak benda ni satu benda yang positif. Tidak ada lagi macam dulu politik perkauman ini terlalu menebar. We are going to put an end into racism. So benda ni patut dianggap disambut baik oleh semua pihak lah. Saya tak bimbang DAP akan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyebabkan orang Melayu tersinggung selepas ni. Yang saya bimbang ialah kenyataan-kenyataan yang lama tu diguna pakai untuk menggagalkan kerajaan perpaduan ni. Itu sebab kepimpinan UMNO di semua peringkat kena main peranan, memberikan penerangan kepada kaum UMNO tentang apa kelebihan kita bersama dengan DAP, bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau kita boleh huraikan benda ni dengan baik, kaum UMI akan cakap lebih baik kita bersama dengan Pakatan Harapan. We will have a better future. Masa depan kita lebih baik berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, bersama dengan PAS. Sebab mereka tu, target group mereka, kumpulan sasar mereka nak dapat pengundi kita, pengundi Melayu. So benda ni kena mainkan peranan. Begitu juga di sebelah DAP. Mereka juga sudah pastilah ada juga di kalangan mereka, kita tak boleh kerjasama dengan orang Melayu yang orang UMNO yang begitu resis. Ada juga, dia orang pun kata kita resis juga, kita pun kata dia orang resis. Sebab masing-masing dulu berdasarkan apa yang lepas. So kalau fikir apa yang lepas, memang sampai bila pun tak berubah. Betul tak? So way forward, kita kena tengok apa yang akan datang. Kalau semua boleh jaga sensitiviti kau, insyaAllah tak ada masalah. Okay? Alright? Ada jalan tu? Tak, ini pasal tu Mahathir tu. Tak ada. Ada lagi? Hidup lagi ke dia? Dia kata hari ni dia dah letak jawatan sebagai pengurusi Parti Berjuang tu. Alhamdulillah. Tetapi masih lagi kekal sebagai pengurusi Gerakan Tanah Air tu. Jadi apa dia nak main sebenarnya tu? Kita harap dia main dengan cucu. Dia main dengan cucu. Tak takut. NGO dikumpulkan. Balik ketika semayang ke kan. Itu lebih baik lah. Janganlah bazir-masir dengan politik negara ni. Gunakanlah usia-usia sisa-sisa hidup dia ni kembali ke jalan Allah. Terlalu banyak kerosakan yang dia bawa pada negara kita ni. So dia muhasabah diri. Tak payah lagi dah nak campur tentang politik negara ni. Dia dihukum oleh rakyat dengan cukup tragik sekali. Sampai dia hilang deposit pilihan raya. Tak kemalu. Bukan dia seorang hilang, anak dia hilang, semua parti dia, semua hilang. 124 kursi tu. 124 kursi. Okey? Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.